السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين، أرسله الله بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، فأدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة، وجاهد في الله حق جهاده، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وزخرنا وقدوتنا وأسوتنا محمد الرحمة المهدى والنعمة المسدى، وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره وله، أما بعد. Yang dihormati pengerusi Surau Ad-Diniyah Tuan Haji Zul, Mudir Tahfiz Ad-Diniyah Ustaz Faizal, Jawatan Kuasa Surau Ad-Diniyah, para pelajar Tahfiz Ad-Diniyah, tuan-tuan haji, para muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, pertamanya kita ucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita untuk kita bertemu kembali setelah semua kembali ke kampung menyambut Aidil Adha, dan hari ini kita kembali semula untuk menyambut pengajian kita. Saya pun baru sampai semalam, sangkut jam 10 jam keluar daripada Sungai Petani pukul Tul Bertam pukul 11 pagi, sampai ke rumah kat Seri Kembangan pukul 9 malam. Panjang jam, jenuh. Kira hari ni tu kami EL cuti, duduk kat rumah, tak larat. Baik, Alhamdulillah. Baik, kita sambung balik pembacaan kitab kita, kitab Bidayatul Hidayah karangan Imam Ghazali rahimahullah. Baik, kata pengarang Imam Ghazali rahimahullah, wa nafa'na bi'ulumihi fid darain. Kita masih lagi dalam bab adab sembahyang Jumaat. Ni kita dah 3 kali kuliah ni, kita dalam bab adab hari Jumaat lagi. Betapa besarnya hari Jumaat ni, hingga kan para ulama menulis adab-adab dalam kita menyambut ataupun bersama dalam hari Jumaat ni panjang. Hari ni kita, yang lepas kita dah baca sampai selesai solat Jumaat, hinggalah kita selesai solat berjemaat sampai seperti mana biasa. Dan kemudian hari ni kita sambung. Dan hari ni bagusnya, sebelum kita dah baca kan apa nama, antara kelebihan orang yang datang awal solat Jumaat ni, dia seperti mana pada saat yang pertama, iaitu seperti dia korban seekor unta. Hari ni kita semua tak payah suruh korban unta pun apa pun tak apa, kita nak datang sembahyang Jumaat hari ni kan. Hari ni semua orang akan cuba untuk datang sembahyang Jumaat awal. Dan setengah masjid tu hari Isnin dia dah start buka Google Form untuk isi. Hari Isnin tu semua dah berebut dah isi Google Form. Kenapa? Kerana kita nak boleh datang solat Jumaat ni berjemaah. Kerana apa? Kerana selama ni kita tidak menghargai pun hari Jumaat ni. Kita rasa macam hari Jumaat ni macam hari biasa je kan. Selama ni orang sembahyang Jumaat pukul 1, 10 minit, pukul 1 baru keluar pejabat kadang-kadang. Pukul 1 tu ada kat kedai makan lagi, baru order nasi, air belum sampai lagi pukul 1 tu kan. Tapi hari ni orang akan cuba datang awal hari Jumaat. Kerana apa? Kerana kita dah rasa bila Allah Ta'ala tarik nikmat tak boleh datang sembahyang Jumaat sampai 3-4 bulan, kita rasa rindu rumah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita rasa rindu nak hidupkan hari Jumaat dengan solat berjamaah, dengan sembahyang Jumaat, dengan mendengar khutbah dan sebagainya. Kita rasa rindu. Hari ini kerana Allah Ta'ala asbab bagi ujian COVID-19, hari ini kita mula menghargai solat Jumaat. Dulu-dulu mana ada orang share video gambar sembahyang Jumaat kan. Dulu orang share video pergi makan angin, ambil gambar dekat Eiffel Tower, dekat story dia. Ambil gambar dekat pergi makan angin dekat Langkawi, duk gambar dekat burung helang tu kan. Hari ni dapat sembahyang Jumaat pun orang ambil gambar. Hari ni alhamdulillah dapat masuk syurga. Dia punya caption dia nama masuk syurga terus. Dapat duduk dalam sembahyang Jumaat tu orang seronok, alhamdulillah, syukur, ambil gambar dapat nombor. Hari ni nombor jemaah 200 orang ada 199 nombor dia cantik kan. Seronok. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala dah tarik nikmat, tak boleh ibadat selama berapa bulan, akhirnya boleh datang balik ni dapat satu nikmat. Bayangkan nanti kalau kita mati, Allah Ta'ala tarik nikmat semua ni. Hingga kan itulah orang mati ni bila
dia minta pada Allah Subhanahu Wa Taala, kalau boleh dapat bangun untuk solat 2 rakaat pun jadilah. Minta pada Allah Subhanahu Wa Taala, bagilah panjang umur. Kalau panjang umur, aku akan buat macam-macam kebaikan, aku akan sedekah macam-macam. Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Aku akan sedekah, aku akan jadi orang soleh, aku nak pergi sembahyang Jumaat. Kenapa? Kerana dia tahu dia habis dah masa dia. Ini baru atas dunia Allah Taala tarik nikmat, tak boleh datang Jumaat pun kita rasa kehilangan. Apatah lagi bila Allah Ta'ala tarik nyawa kita, kita masuk dalam kubur, maka lebih-lebih lagi. Sebab itulah orang dalam kubur ni, kalau boleh bangun sembahyang 2 rakaat pun seronok dah bagi dia. Kenapa? Kerana dia rindukan kehidupan dunia. Lebih-lebih lagi bila dia tahu bahawa kelebihan yang segala amal soleh yang dibuat atas dunia ni, dia dah nampak ganjaran dia ketika dia sudah berada di dalam kubur. Tetapi pada waktu tersebut telah lambat lagi. Baik, kata Imam Ghazali rahimahullah, selepas sembahyang Jumaat, hendaklah engkau sembahyang sunat ba'diyah Jumaat 2 rakaat atau 4 rakaat atau 6 rakaat, dan engkau perbuat yang demikian itu 2 rakaat sekali salam, yang telah diriwayatkan demikian itu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Ghazali kata, kalau boleh habis sembahyang Jumaat, sembahyanglah sunat 2 rakaat. 2 rakaat, ataupun yang banyak masa boleh 4 rakaat, ataupun yang banyak masa lagi boleh 6 rakaat. Tapi paling kurang sekali kita sembahyang 2 rakaat. Dan kita ni kalau tak sembahyang dekat masjid, memang payah nak balik sembahyang kat rumah. Memanglah Nabi SAW sembahyang sunat dia tu semua buat dekat rumah. Ba'diyah, Isya, Qabliyah, Subuh, semua Nabi SAW buat sembahyang sunat di rumah. Tapi itu Rasulullah SAW. Kita kalau dah balik rumah, dia jadi payah lah tuan kan. Lagi-lagi sembahyang Jumaat, habis sembahyang Jumaat balik rumah, makan nasi, pergi kedai apa semua, memang tak adalah sembahyang ba'diyah tu jawabnya. Jadinya kalau boleh, alang-alang kita dah sembahyang dekat situ, tambah 2 rakaat untuk kita, supaya kita dapat buat suatu yang disarankan oleh Rasulullah SAW. Ini ada orang kadang-kadang bukan solat 2 rakaat, imam bagi salam dengar bunyi motor lah kadang-kadang kan. Imam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kat luar tu dia start motor, tak tahu dia sembahyang sebelah motor ke apa macam mana, tiba-tiba dia boleh ada kat atas motor. Dia punya kelang kabut nak balik. Mungkinlah dia nak kejar shift ke, atau nak masuk pejabat dan sebagainya, wallahu alam. Tapi bagi kita yang ada masa, sembahyang 2 rakaat yang kalau kita tak boleh baca panjang ataupun dengan qiyam yang lama, baca yang paling simple yang kita boleh buat, ataupun yang paling malas sekali kita buat sembahyang yang ada rukun wajib kat situ je. Rukun yang sah sembahyang ni paling kurang lah. Paling pemalas kita sembahyang sunat. Ada kawan saya dulu, dia bagusnya dia sembahyang sunat, cuma dia kurang rajin sikit, dia suka sembahyang sunat duduk. Segala sembahyang sunat dia duduk. Dia maghrib ke apa ke sembahyang duduk. Kita tengok dia ni OKU ke apa tak, dia memang dia rajin sembahyang sunat, tapi dia buat paling kurang sekali. Tapi tak berapa cantik lah kat situ kan. Sebaiknya kita boleh berdiri lah sembahyang kan. Buat berdiri sembahyang atau membuat paling ringkas, asalkan kita buat sesuatu yang dituntut oleh Nabi SAW. Baik. Dalam beberapa cara yang berlainan, kemudian hendaklah engkau duduk dalam masjid sehingga sampai waktu maghrib atau sekurang-kurangnya sampai waktu asar. Ini zaman Imam Ghazali, ataupun bagi zaman-zaman ulama terdahulu, mereka ni tidak terikat dengan pekerjaan seperti mana kita. Ulama-ulama dulu, mereka ni hidup dengan menghabiskan diri dengan pengajian, ataupun dulu mereka ni hidup ni survive dengan mereka bercucuk tanam. Ada tanaman sendiri, ada binatang ternak sendiri. Mereka tak ada clock in, clock out, tak ada. Jadi mereka tak ada masalah. Manusia ni start bekerja dengan orang, kalau tak silap saya dalam sejarah sekitar 1800. Tahun 1800 itu orang mula kerja dengan orang. Mula kerja dengan ladang orang, mula kerja dengan orang punya kedai. Seterusnya jadi zaman sampai kita hari ni lah kita mula bekerja. Dulu mana ada orang pergi kerja. Dulu orang kerja sendiri. Semua orang ada perusahaan sendiri. Ada binatang ternak sendiri, ada kebun sendiri, dia sendiri usaha sendiri. Jadi mereka ni dia ada masa yang banyak, masa panjang. Bolehlah lepas sembahyang Jumaat duduk sampai, paling kurang Imam Ghazali kata duduk sampai asar paling kurang. Kita boleh jadi sampai asar, tak ada kan. Tak ada. Dan lagi-lagi zaman Covid ni kita memang tak boleh duduk lama masjid lah kan. Dia kena habis sembahyang kena tutup terus. Ataupun sampai maghrib dia kata, dan hendaklah engkau pandai menanti saat yang mustajab doa itu, kerana saat itu dirahsiakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada sepanjang hari Jumaat. Kerana
Imam Ghazali nak suruh kita iktikaf dalam masjid ni, duduk dalam masjid, kan nak suruh kita tunggu waktu yang Allah Ta'ala beri, waktu mustajab. Kan kita pernah sebut bahawa mustajab ini Allah Ta'ala beri kerana tempat, dan Allah Ta'ala beri kerana masa. Kerana tempat, ada tempat di Multazam, di Raudah, ada tempat-tempat tertentu yang kita duduk di situ, kita mustajab doa. Ada waktu kerana masa hari Arafah, ataupun waktu hujan, ataupun salah satu daripada waktu daripada hari Jumaat. Ini adalah waktu yang Allah Ta'ala beri kepada kita, waktu mustajab. Jadi yang ni kena tunggu. Dia bila waktu mustajab ni, waktu yang dirahsiakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Seperti mana malam Lailatul Qadar, kan? Lailatul Qadar Allah Ta'ala rahsiakan kerana besarnya malam tu, kerana malam tu doa mustajab, amalan diterima oleh Allah Ta'ala, doa diterima oleh Allah Ta'ala, maka malam tu Allah Ta'ala rahsiakan bila. Begitu juga Imam Ghazali sebut tentang hari Jumaat ni, dia ada satu waktu yang apabila kita doa, seorang hamba doa pada Allah Ta'ala, doa dia pasti takkan ditolak. Maknanya dia minta apa sahaja, Allah Ta'ala pasti akan terima doa dia. Cuma cepat atau lambat itu atas kuasa dan ketentuan Allah Ta'ala, tapi Allah Ta'ala takkan tolak. Tapi Allah Ta'ala rahsiakan. Sebahagian ulama sebut bahawa di antara waktu mustajab hari Jumaat adalah ketika di antara dua khutbah. Di antara dua khutbah, imam khutbah pertama duduk, antara khutbah kedua tu tengah dia duduk tu, di antara dua khutbah tu adalah waktu yang mustajab doa. Tapi waktu tu singkat kan, doa. Kadang-kadang ada setengah imam tu dia bangun cepat sangat, kita buat alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam, dia dah bangun. Kadang-kadang cepat sangat. Dia kejap lah, tapi minta lah yang apa yang kita perlukan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala pada waktu tu. Dan setengah ulama sebut lain berdasarkan hadis-hadis Nabi SAW adalah ketika petang selepas daripada solat Jumaat. Daripada petang lepas solat Jumaat tu hinggalah waktu-waktu yang paling hampir tenggelamnya matahari habis hari Jumaat tu, ini adalah waktu yang mustajab. Setengah ulama sebut lebih jelas lagi dengan lepas asar. Lepas asar sampai waktu maghrib tu adalah waktu yang sangat mustajab untuk kita doa pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi biasa waktu mustajab ni waktu kita sibuk selalu, kan? Petang hari Jumaat, hari waktu paling jam sekali kat KL ni. Paling jam kali. Siapa kerja hari Jumaat, Jumaat campur hujan, campur cuti panjang, minggu depan tu hari Isnin tu cuti. Memang dia akan jadi disaster jam dia. Jam tu boleh jadi berjam-jam kan. Rumah ke tempat kerja boleh jadi biasa setengah jam. Kalau jam 1 jam, hari Jumaat boleh jadi 1 jam setengah. Kadang-kadang kerana kita habiskan masa atas jam jalan raya ni, menyebabkan kita hilang waktu-waktu mustajab. Ataupun petang-petang pukul 6 tu orang sibuk main bola. Yang budak muda dia main bola petang-petang 6 sampai 6.30 sampai 7. Ataupun yang kat rumah sibuk makan pada petang tu. Dia leka dengan waktu tu. Sedangkan Imam Ghazali suruh kalau boleh waktu tu duduk iktikaf, tunggu cari waktu mustajab doa. Dan bagi saya, bagi kita yang duduk di Lembah Kelang ni kan, walaupun orang kata ada iklan di radio kan, dia kata sampai bila nak hadapi jam hari-hari kan. Bagi saya jam hari-hari ni adalah satu rahmat kalau kita boleh gunakan. Kerana jam hari-hari ni kalau kita pandai gunakan, inilah waktu kita untuk buat suatu amal soleh. Sama ada dengan habiskan selawat, sama ada yang hafal Quran boleh mengulang hafalan, ataupun waktu tu lah nak berdoa pada Allah Ta'ala petang-petang jam tu kan. Janganlah habis jam dalam kereta tu kita habis duduk dengar radio. Memang dengar radio ni seronok. Syaitan memang nak suruh dengar radio saja dalam kereta. Tapi biarlah kita waktu petang tu kita habiskan dengan masa kita berzikir. Waktu saya suka kalau berjalan jauh ataupun pergi kerja balik kerja, saya tak suka ada orang dalam kereta saya. Kenapa dia jadi payah lagi dalam kereta kan. Kita dalam kereta kita duduk berzikir, kita duduk baca Quran, dia kata warak sungguh kawan aku ni kan. Ataupun dia kata riak dia ni kan. Tetap ada orang ni duduk baca Quran panjang pula sini, tahulah apa Quran kan. Tak, bila kita seorang kita mudah. Doa lah apa. Doa tak semesti angkat tangan. Jangan bawa motor Yamaha Waisuku tu pergi angkat tangan. Waduh, ni waktu Ustaz kata pukul 6.30 ni waktu mustajab. Oh ya Allah, masuk longkang lah gua sembok barakat tu kan. Jangan begitu. Dia doa tak semesti angkat tangan kan. Doa tak semesti angkat tangan. Wajib ke doa angkat tangan? Tak wajib kan. Antara tempat yang kita disuruh kita doa kerana mustajab pada waktu tu, semayang tahiyat akhir. Ada tahiyat akhir orang angkat doa tangan kan. Tahiyat akhir dia letak tangan dia. Kadang dia ada doa, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr. Ini kenapa pula kan? Ataupun waktu sujud takhir. Antara waktu yang disuruh untuk kita banyak doa, sujud. Ada sujud orang angkat tangan. Wah.
Ini kata, ya Allah jauhkan keluarga aku dari COVID-19 ni, gitu angkat tangan itu kan. Dan ni dah kenapa pula ni? Tak, dia doa tak semesti angkat tangan. Bawa kereta ke, naik motor ke, duduk dalam train ke kan. Doa je lah, sebut dalam mulut. Lagi sekarang pakai mask kan. Orang kan tahu kita baca apa mulut kan. Mulut pakai berkembang ni, mask tu kan. Tapi doa lah pada Allah Ta'ala. Doa hari Jumaat tu ada peluang kita doa pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana kita ni memang berhajat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Orang yang tak doa pada Allah adalah orang yang sombong. Orang yang tak doa pada Allah, urusan harian dia adalah orang yang sombong. Kerana dia sangka dia boleh selesaikan urusan harian dia, masalah dia semua ni kerana usaha dia. Dia rasa aku boleh settle sendiri ni, aku boleh selesai masalah ni sendiri. Dia tak payah doa, sebab tu dia tak doa. Tapi kalau orang tu segala benda dia letakkan pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, walaupun sekecil-kecil benda, pasti dia akan minta pada Allah Ta'ala. Sebab itulah para ulama, mereka ni akan bangun pagi, doa, antara mereka doa ni adalah supaya urusan mereka hari tu dibantu diselesaikan oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala buka jalan, Allah Ta'ala selesai masalah dia, Allah Ta'ala selesaikan hutang dia. Dia doa, minta Allah Ta'ala selesaikan. Kenapa? Kerana dia tahu yang boleh buat semua kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Daun sehelai pun tak akan bergerak, tak akan jatuh melainkan dengan izin Allah. Apatah lagi segala benda-benda besar yang berkaitan dengan hidup kita. Kita punya benda decision kita nak buat, benda ni ke, itu ke, apa benda kita nak cakap ke. Kalau Allah Ta'ala tak bantu kita, tak pandu kita, maka kita ini dalam masalah besar. Sebab tu kita kena sentiasa berharap pada Allah Ta'ala. Sebab tu kita juga kena cari bila waktu mustajab doa. Kerana kita tak tahu dalam banyak-banyak waktu mustajab yang kita kejar ni, mana satu yang kena, mana satu yang kena. Kan kita macam orang makan ubat, kadang-kadang doktor pun tak tahu dia ni sakit apa. Kadang-kadang doktor try ubat ni tak jalan, dia pun pergi cari ubat dia apa semua. Ada kawan kenalkan ubat ni, oh kena pula ubat ni, kena kat dia. Selesai masalah penyakit dia. Kerana apa? Kerana ada benda yang kena tiba-tiba kan. Dia tak tahu macam mana. Begitu juga dengan waktu mustajab ni, kadang-kadang ada waktu yang mungkin kita doa tak kena waktu, ataupun keadaan pada waktu tu apa semua, menyebabkan bila kena waktu mustajab doa tu, Allah Ta'ala akan selesaikan masalah kita, mudahkan urusan kita dan sebagainya. Sebab tu mungkin kerana hidup kita ni, dalam hidup kita ni kita rasa senang, Allah Ta'ala selesaikan masalah kita dan sebagainya. Mungkin salah satu daripada doa-doa kita yang kita doa dulu-dulu yang mustajab, Allah Ta'ala perkenankan, mudahkan hidup kita pada hari. Baik. Hingga kan para ulama dulu, mereka mengajar anak mereka sekecil-kecil benda minta pada Allah Ta'ala, walaupun makanan. Ada satu kisah Sufi, sama ada Sufyan As-Sauri ataupun lainnya, saya lupa. Dia mengajak anak dia supaya minta makanan daripada Allah hari-hari. Setiap kali dia nak bagi makanan, dia akan cakap pada anak dia, makanan siapa bagi? Anak dia akan cakap, Allah bagi makanan. Besoknya hari-hari dia akan cakap, bila makanan nak sampai, siapa bagi makanan? Allah bagi makanan. Nak minta makanan siapa? Minta makan daripada Allah. Hari-hari anak dia sebut begitu. Hingga satu hari dia keluar, dia ada urusan dan dia terlambat balik. Dia fikir, habislah rumah aku, habislah anak aku tak ada makanan hari ni kan. Habis anak aku tak ada makanan, terlambat. Jadi dia balik-balik rumah, dia tengok ada makanan kat rumah dia, hidangan apa semua cukup. Dia tanya anak dia, siapa bagi makanan? Anak dia jawab, Allah bagi makanan. Wallahu a'lam bagaimana. Tapi Allah punya kuasa, boleh ada makanan kat rumah dia. Kerana dia didik pada anak dia nak minta apa sahaja, walaupun makanan minta pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini ulama-ulama dulu, mereka mengajar sekecil-kecil benda minta pada Allah. Hingga Nabi SAW sebut, kalau cari tali kasut pun, ada tali kasut hilang, minta pada Allah Ta'ala. Kita tali kasut ni pergi cari kedai lah kan, tak minta. Tapi Nabi nak ajar sekecil-kecil benda pun kita minta pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana yang tukang bagi Allah Ta'ala, dia akan menyebabkan tanam dalam diri kita nanti, ada masalah tak apa, Allah Ta'ala ada. Ada masalah tak apa, Allah Ta'ala akan selesaikan. Ada masalah rusing tak apa, nanti Allah Ta'ala akan hantar bantuan. Ni biasakan dengan diri kita sebut benda begini. Biar benda tu meresap, duduk jadi pegangan hati kita. Sebab itulah kita tengok orang-orang yang soleh, bila mereka ditimpa musibah, mereka relax je. Mereka rasa macam tak ada apa lah. Kerana Allah Ta'ala akan selesaikan. Bila mereka diuji dengan kematian, Allah Ta'ala yang beri nyawa, Allah Ta'ala yang tarik nyawa. Ini semua kuasa Allah. Bila sakit, Allah Ta'ala yang beri sakit, Allah Ta'ala yang beri sembuh. Bila benda ni ditanam dalam hati dia, dia tak akan risaulah hidup dia. Setiap apa yang menimpa dia, dia tahu Allah Subhanahu Wa Ta'ala bersama dengan dia. Dan janganlah engkau hadir lepas maya asar, daripada lepas maya Jumaat tu hingga menunggu habis Jumaat sampai waktu maghrib tu. Imam Ghazali kata, dan janganlah engkau hadir di dalam masjid itu akan majlis atau halaqah yang tidak berfaedah, ataupun majlis tukang-tukang cerita. Dia kata, ada orang dia iktikaf dalam masjid, iktikaf juga, lama iktikaf dalam masjid, tapi duk lepak cerita geng-geng halaqah. Dia panggil halaqah ni, kalau kita halaqah ni
baca Quran je lah, ataupun usrah halakah. Tapi ada juga halakah yang tidak berfaedah, ataupun majlis tukang-tukang cerita. Ni geng kaki sembang. Geng-geng makcik-makcik bawang ataupun pakcik-pakcik bawang kan. Dia duduk surau bagus tak, tapi duduk cerita benda lain. Duduk cerita pasal dia punya kebun lah, duduk cerita pasal tangkap ikan hari tu, ikan ni lah itulah, duduk cerita macam-macam lah, duduk cerita kan. Nak cerita hal dunia, duduk di luar masjid. Dan Imam Ghazali kata jangan habiskan masa duduk dalam benda-benda begini. Kita sekali-sekala, ayah saya selalu pesan pada saya. Ayah saya pesan, jangan kita habiskan masa kita dengan kena orang lain habis masa kita. Jangan. Kadang-kadang ada orang yang jadi kaki sembang kan. Duduk menyembang, kita duduk kat sini terlekat. Jadi masa kita tu sepatutnya kita boleh buat macam-macam yang benda berfaedah. Paling kurang balik rumah boleh tidur paling kurang. Tapi kita terpaksa duduk dengar cerita-cerita yang mengarut buang masa kat situ kan. Ataupun kadang-kadang ada kawan yang minta kita teman kadang-kadang. Teman tu ada sekali-sekala boleh teman lah. Tapi kalau benda tu sampai makan masa kita, rugi masa kita. Ada kawan baik saya kata, biar hilang duit, jangan hilang masa. Kerana duit boleh cari, tapi masa kalau hilang tak boleh cari. Jangan buang masa duduk dekat tempat-tempat yang tak berfaedah. Atau boleh kata majlis tukang-tukang cerita. Tukang-tukang cerita ni kaki sembang lah. Dia benda ni bukan kita tak ada masalah untuk kita bersembang, duduk dengan kawan-kawan sekali-sekala, tak ada masalah kerana dia merapatkan ukhuwah. Tapi kalau dah hari-hari duduk kedai kopi tu, muka dia je sampai orang tahu dah ni kursi Pak Atan ni. Kursi Pak Atan je yang kacau. Ni jadi pukul 4 lagi dia datang ni. Lepas semai asar 4.30 lagi datang. Ni Damaji ni dengan Usik ni semalam je dia akan sambung nanti buah tu. Jangan gerak ni. Semalam tak sempat semalam. Dia akan sambung. Hari-hari dah orang tahu dia ni memang kaki sembang, duduk kat situ cerita macam-macam kan. Ada orang dia duduk kedai kopi cerita agama kadang-kadang kan. Dapat kopi kelas, ada rokok suria satu. Dia pun tak pergi sembahyang jemaah, tapi dia punya cerita tauhid tu bukan main kan. Ni pun sikit lagi jadi geng ayam pen kadang-kadang. Dia punya cerita agama tu, ingat tinggi lah, ingat level wali lah. Ingat dia ni kalau semayang terapung rasa-rasa dia punya cerita. Tapi semayang jemaah haram tak nampak kat masjid kan. Tapi duduk kedai kopi cerita agama pandai. Cerita agama tu saya selalu jadi jadi mangsa kadang-kadang. Dia tahu kita ustaz kan. Dia kata, kat sini, ni kau tahu tak ni kitab ni duduk sembang apa semua. Kita malas nak bahas kan. Kalau kita bahas jadi bergaduh pula dengan dia. Dia kata, kita layan. Yelah pakcik, yelah pakcik. Dia duduk cerita benda-benda yang tak diajar oleh Nabi. Duduk cerita tiang masjid, cerita tiang masjid Aqsa lah, cerita apa benda lah cerita. Kita pun aku tak pernah dengar pula ulama-ulama cerita pasal tiang-tiang masjid ke, huruf ni ke apa benda kan. Tapi semayang jemaah haram tak nampak muka ke masjid. Majlis ilmu satu haram tak nampak kan. Tapi dia sembang bukan main. Ni patut kena tangkap ni kalau tak ada tauliah ni. Cerita sembang agama kedai kopi ni mengepek ni. Baik. Bahkan hendaklah engkau hadir di dalam majlis ilmu yang bermanfaat, iaitulah ilmu yang menambah takutmu kepada Tuhanmu. Ilmu yang bermanfaat iaitulah ilmu yang menambah takutmu kepada Tuhanmu dan mengurangkan gemarmu kepada dunia. Imam Ghazali kata kalau nak duduk majlis ilmu yang bermanfaat ni ciri dia apa? Adalah dia tambahkan takut kita kepada Allah Ta'ala dan menghilangkan suka kita kepada dunia. Kita hari ni duduk dalam majlis ataupun duduk sembang dengan kawan-kawan, sembang tu topik dia ada lebih kepada dunia ke atau lebih takut kepada Allah? Ni biasa kita akan lebih sembang pada dunia lah kan. Dia akan cerita macam-macam lah. Dia akan cerita semua cerita pada dunia. Tak salah cerita dunia, tak ada masalah. Cuma jangan terlalu kerap sangat. Dia akan menyebabkan hati kita akan terpaut dengan dunia je, hingga kita melupakan akhirat. Sedangkan dunia ni tak ada masalah pun. Untuk kita hidup senang, untuk kita cari harta tak ada masalah. Cuma kalau kita terlalu banyak sangat membicarakan hal dunia, dia akan menyebabkan dunia tu besar dalam hati kita. Ini jadi masalah dia. Akhirnya dia nampak semua dalam kepala dia, semua nilai duit ringgit. Semua nilai apa yang boleh buat untung dia akan ambil. Kalau tak, dia tak akan letak tepi. Bila begini, maka dia akan mengenepi ke akhirat. Akhirnya dia akan nampak pergi masjid dengan pergi niaga, mana untung. Dia niaga tak salah, tapi akhirnya sampai tak pergi masjid. Dia rasa pergi kerja, pergi buat duit lagi untung, buat duit nampak untung. Semayang jemaah ni lambat sikit nampak untung. Akhirnya dia membesarkan dunia, dia meninggalkan akhirat. Ni yang kita takutkan kan. Dia manusia ni memang mudah terpaut dengan dunia. Sebab itulah orang yang scam orang, orang yang scam orang dia cerita apa? Dia cerita berkaitan dengan duit lah kan. Dia nak scam orang, dia nak kejar, dia tahu manusia ni akan mudah kejar dunia. Dia akan tunjuk duit dia tabur kan. Kebiasaan geng-geng yang suka buat scam-scam ni, tak ada sebut bisnes apa kan. Nanti dia tunjuk duit dia, duit tebal-tebal ni kan.
duit tebal, dia tunjuk kereta dia, kereta Ford Mustang, dia tunjuk kereta bergambar depan kereta, pakai baju polo, collar naik ke atas, pakai beg selempang, kasut apa benda Gucci apa benda kan. Dia nak tunjuk gitu kan. Kenapa? Kerana bila orang tengok dunia ni, bisnes dia boleh jahat tahan lah, tengok kan. Dulu dia pakai Honda EX5, nombor flat patah pun dia tak ganti. Sekarang dia pakai Ford Mustang, jalan dia ni. Jadi orang akan, bisnes apa kau buat ni kan? Takkan jual kain sugi je kan, mesti bisnes lain ni. Jadi akhirnya orang masuk. Kenapa? Tunjuk dunia, orang akan ikut dunia. Begitulah. Jadinya akhirnya kita tipu. Duit pencen ke duit apa, akhirnya kita tipu. Kenapa? Kerana kita sibuk kerja dunia. Bila kita cinta pada dunia, dia akan menghilangkan takut kita pada akhirat. Sedangkan ni adalah benda yang penting. Takut kepada akhirat ni penting. Kerana ilmu yang bermanfaat itu adalah menyebabkan kita takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah para ulama Allah Taala sebut innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut pada Allah Subhanahu Wa Taala dalam kalangan hamba-Nya adalah ulama. Kenapa? Kerana ulama dengan ilmu yang banyak, dia tahu bahawa bahaya yang menanti dia sebenarnya adalah akhirat. Bahaya yang tak lama lagi akan tunggu dia adalah akhirat. Seksa dalam kubur, di padang mahsyar. Ini benda bahaya yang kita kena tunggu. Maka menyebabkan mereka ni mempersiapkan hidup mereka untuk menuju hari akhirat. Sebab apa? Sebab dia tahu. Sebab hati dia dipenuhi dengan takut kepada akhirat, hingga dia tidak berapa kisah tentang dunia. Tak berapa kisah sangat, tak takut kepada susahnya di dunia. Kerana ilmu ni tadi. Sebab tu ilmu adalah suatu benda yang penting yang kita kena ada. Sebab tu Imam Ghazali kata, duduk dalam majlis ilmu yang boleh menyebabkan takut pada Allah, takut pada Tuhanmu, dan mengurangkan gemarmu kepada dunia. Kerana segala ilmu yang tidak mendorong engkau meninggalkan dunia dan tidak menggemarkan engkau untuk mencapai kebahagiaan yang abadi di akhirat, maka jahil daripada ilmu itu adalah lebih baik bagimu. Imam Ghazali kata, kalau ilmu tu dia tak menyebabkan kita ni lebih gemar untuk tambah amalan kita dekat akhirat, ataupun menyebabkan kita ni lebih suka kepada dunia, hari-hari cerita dunia, hari-hari fikir nak besarkan rumah, hari-hari fikir nak tukar kereta baru, hari-hari fikir nak tambah duit dalam akaun, hari-hari dia fikir begitu saja. Tak pernah dalam fikiran hari dia fikir, hari ni sepanjang aku hidup ni apa amal aku tak tambah lagi, sedekah aku nak kena tambah lagi, baca Quran aku takkan nak baca 2 muka surat je, hari-hari aku nak kena tambah lagi. Sepatutnya dia memikirkan untuk menambah amal soleh, seperti mana para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in. Mereka ni tengok sahabat lain buat benda, ni amalan ni aku tak buat lagi ni. Dia akan tanya, ni mana kau dapat amalan ni? Nanti sahabat dia akan tanya, aku nampak Rasulullah SAW buat amalan begini. Maka mereka akan kejar untuk buat amalan begini. Dia akan tengok sahabat lain, amalan ni sahabat lain tak buat pula, mana kau dapat amalan ni? Dia kata, aku dapat daripada Rasulullah SAW. Semua orang fikir pada waktu tu untuk tambah amal soleh. Sedangkan kita hari ni lebih banyak fikir nak tambah dunia, nak besar rumah, fikir nanti dapat duit pencen ni, tambah bilik ni, tambah bilik tu, tambah. Lala duduk 2 orang juga, anak bukan duduk situ pun. Anak balik raya setahun sekali, 2 kali. Dalam bilik tu berabuk, tak ada orang duduk kan. Duduklah anda mak lampir dalam tu hantu lagi, tak ada orang, bilik kosong. Apa nama, duduk dah patutnya tak perlu tambah-tambah sangat rumah kan. Lainlah kalau kita punya anak menantu duduk sekali situ. Ni tak duduk fikir nak menambah rumah, tambah rumah. Akhirnya anak-anak tinggalkan kampung, pergi pindah duduk di bandar, rumah tu kena jual. Akhirnya bersemak tinggal jual begitu aja. Ni banyak di kampung-kampung belah saya di Johor tu kan. Mau besar-besar, akhirnya anak semua duduk di KL, kerja di KL, lepas rumah tu bersemak, habis tinggal semua. Buruk gitu je kan. Tak perlu kita terlalu mengimpikan suatu dunia terlalu banyak sangat. Kerana kita kena ingat bahawa setiap hari umur kita bukan makin tambah, umur kita makin kurang setiap hari. Setiap hari kalau kita fikir nak tambah rumah, bukan kita nak duduk situ lama. Kita makin nak keluar daripada rumah tu sebenarnya, ikutkan. Semakin lama kita nak tinggalkan rumah tu. Anak-anak ni biarlah, dia adalah rezeki dia sendiri, dia adalah rumah dia sendiri, nanti Allah Ta'ala tentukan untuk dia. Tapi kita ni biar fikir untuk akhirat lebih, jangan terlalu fikir untuk dunia kita. Hingga akhirnya tak kerja apa pun tak dapat nanti. Kemudian, maka jahil daripada ilmu tu lebih baik, Imam Ghazali kata. Lebih baik kau tak tahulah ilmu yang terlalu menyebabkan kau cinta daripada dunia ni. Oleh itu, berlindunglah engkau dengan Allah daripada ilmu yang tidak bermanfaat, dan hendaklah engkau memperbanyak membaca doa ketika matahari naik dan ketika matahari gelincir. Sebab tu kita doa, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku berlindung daripada engkau daripada ilmu yang tidak bermanfaat, ilmu la yanfa'. Kerana apa? Kerana ilmu yang tidak bermanfaat ni menyebabkan kita jadi rugi. Kita menyebabkan kita lalai daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan hendaklah engkau perbanyak membaca doa ketika matahari naik dan ketika
gelincir, dan ketika tenggelam, dan ketika engkau mendengar iqamah, dan ketika khatib naik ke atas mimbar, dan ketika orang berdiri untuk sembahyang, maka barangkali engkau menemui saat yang mustajab doa itu. Imam Ghazali kata ada beberapa tempat yang waktu tu kita kena banyak doa. Antaranya Imam Ghazali sebut apa kat sini? Dia kata ketika matahari naik pagi-pagi, kena banyak doa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah bila waktu subuh tu kita doa biar urusan harian kita selesai, hutang-hutang kita diselesaikan. Hari tersebut kita dan ahli keluarga kita dilindungi daripada musibah, tak terkena kemalangan, tak terkena penyakit dan sebagainya. Kerana kita tak tahu apa yang kita akan lalui hari tersebut. Kita tak tahu pagi ni kita keluar rumah apa jadi pada diri kita, pada ahli keluarga kita, apa keputusan yang kita akan buat. Biarlah Allah Subhanahu Wa Taala yang pandu hidup kita pada hari itu. Doa waktu pagi tu banyak-banyak pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ketika matahari gelincir dan tenggelam, dan ketika engkau mendengar iqamah, ketika nak iqamat pun, antara iqamat dan juga nak semayang tu adalah waktu yang mustajab. Dan ketika khatib naik ke atas mimbar, ketika khatib nak naik ke mimbar tu, ketika naik mimbar, dia dulu-dulu ataupun di setengah negara, dia punya tangga mimbar tu banyak. Macam kita tengok video baru ni semayang Jumaat di Hagia Sophia kan. Hagia Sophia di Turki. Di Syria, di kebanyakan negara Arab yang dia punya mimbar tu je tangga tinggi, naik tangga tinggi. Imam tu khutbah dekat atas gitu kan. Jadi yang dia kata naik, ketika naik mimbar, ketika imam nak naik mimbar tu, naik satu naik ke atas tangga tu, waktu tu doa mustajab antaranya. Tapi kita punya mimbar tangga kecil, 3 je kan biasanya kan. 1, 2, 3. Ataupun setengah masjid tak nampak imam dia naik mimbar. Tentu dia punya mimbar kat atas gini kan. Dia terkeluar gitu. Betul imam muncul lah tu punya kat sana. Kadang-kadang kan. Dia nak cerita naik mimbar ni macam-macam cerita. Saya pernah ada sekali kat tempat saya tu, kampung saya, belakang imam kan masa ada kipas angin. Imam tu lupa tindih. Mimbar tinggi atas. Imam tu lupa tindih dia punya teks tu. Dia tiba-tiba angin tiup, terbang ke atas tu. Bawah. Tengok-tengok, kenapa khutbah kedua tak bangun imam? Rupanya duduk mencari tu teks tu bawa naik atas. Orang pula jemaah tidur tak perasan. Ni satu orang ni dia lupa nak tindih kertas dia. Duduk atas orang tak perasan, kertas teks dia terbang. Ada sekali kat tempat masjid kat rumah saya kat kampung, ayah saya cerita, saya tak ada, saya kat sini masa tu. Ayah saya cerita, imam bertugas tak datang. Imam bertugas tak datang. Punyalah ramai imam di masjid tu. Imam bertugas tak datang. Dah habis azan semua, duduk pandang kiri kanan. Mana imam tak ada yang baca khutbah hari ni. Bukan semua orang boleh bantai baca khutbah. Ingat, senang baca khutbah. Dalam teks Jawi, salah baca lagi. Kelang kabut bunyi lagi kan. Dalam terpaksa buat pengumuman. AJK Masjid terpaksa buat pengumuman. Siapa dekat sini yang sukarela, yang boleh bantu untuk baca khutbah hari ni, jadi imam Jumaat, minta tolong ke depan. Alhamdulillah, sebaiklah dalam banyak-banyak jemaah yang datang tu ada seorang yang boleh jadi imam. Dia boleh baca khutbah ke atas. Kalau tak ada, mau masjid buat pengumuman, hari sembahyang Jumaat dibatalkan, ditunda ke minggu hadapan. Naya gitu kan. Ni cerita ni mimbar ni lah, macam-macam cerita. Baik. Kemudian dia kata, Imam Ghazali kata, ketika orang berdiri untuk sembahyang, maka barangkali engkau menemui saat mustajab doa itu. Ketika orang berdiri nak sembahyang, semua waktu-waktu ni kalau kita perasan, waktu-waktu yang kecil je, singkat je waktu-waktu dia. Tapi inilah waktu-waktu yang Imam Ghazali kata mungkin kita akan jumpa waktu mustajab kat situ. Waktu qamat dengan nak pergi depan, berapa lama? Bersaat je kan. Tapi bacalah doa apa yang kita minta ke Allah Ta'ala, minta gitu. Ketika imam nak naik ke mimbar, ketika orang nak berdiri nak sembahyang, ini semua waktu-waktu yang singkat, tapi Allah Ta'ala beri dia jadi sangat berharga kerana mustajab doa pada waktu tersebut. Dan berusahalah sehingga engkau dapat bersedekah pada hari ini dengan sekadar kemampuan, walaupun hanya sedikit. Maka itu bermakna engkau telah menghimpunkan pada hari Jumaat itu antara sembahyang, puasa, sedekah, membaca Al-Quran, zikir, i'tikaf, ribat dan sebagainya. Baik. Imam Ghazali kata kalau boleh hari Jumaat sedekah hari Jumaat ni walaupun sedikit. Dan sedekah ni sebenarnya tuan-tuan, dia tak perlu tunggu hari Jumaat. Dia menjadi kebiasaan orang kita tak nak sedekah tunggu hari Jumaat, dia kata. Ada orang sebut begitu, hari Jumaat nanti baru sedekah. Bagus, betul, hari Jumaat memang ada kelebihan-kelebihan yang Allah Ta'ala sebut bahawa orang yang sedekah Jumaat ni ada kelebihan-kelebihan dia. Tapi sedekah ni kalau boleh hari-hari.
Kerana sedekah ni terlalu banyak kelebihan yang kita akan temui, yang akan menyelamatkan kita daripada musibah, yang akan menyembuhkan kita daripada penyakit, yang Allah Ta'ala akan gantikan dengan yang lebih baik lagi. Dan sedekah ni dia tak perlu banyak tapi sekali, tetapi dia lebih baik sedikit tapi hari-hari. Ada orang dia sedekah sekali je, dia sedekah hari tertentu, dia sedekah sekali banyak, tapi dia tak hari-hari. Allah Ta'ala lebih suka orang yang sedekah hari-hari tapi sedikit. Contoh orang yang sedekah hari-hari RM1 ataupun RM2, hari-hari dia sedekah, tapi istiqamah dia sedekah tu hari-hari. Yang ni Allah Ta'ala lebih suka daripada orang yang sedekah sekali RM10,000, RM20,000, tapi itulah setahun sekali, setahun, 2 tahun sekali baru sedekah begitu. Ni lebih baik kita istiqamahkan. Dan saya cadangkan, dan ulama'-ulama' pun mencadangkan supaya kita ni memulakan hari kita dengan sedekah. Kita datang sembahyang berjemaah subuh. Saya yakin semua sembahyang subuh berjemaah yang datang kuliah hari ni, kita bawa dalam poket kita RM2. Dalam poket kita RM2 ataupun RM1, kan? Kita datang hari kita sedekah RM1. Kalau seorang dia istiqamah satu hari RM1, bermakna sebulan dia dah sedekah RM30. Kalau 3 orang dah RM90, dekat RM100, kan? Ini dia lebih banyak. Walaupun dia nampak macam sikit, tapi dia istiqamah dia tu, dia menyebabkan Allah Ta'ala suka. Dan bila sedekah pada waktu pagi ni, Nabi sebut malaikat akan doa. Malaikat akan doa pada orang yang sedekah pada waktu pagi. Allah ma'ati munfiqan khalafa. Ya Allah, gantikanlah orang yang berinfak ni gantian yang lebih baik lagi. Allah Ta'ala, dia malaikat doa untuk kita dapat rezeki yang lebih baik. Bagi orang yang kedekut tak sedekah, malaikat akan doa, Allah ma'ati munfiqan talafa. Ya Allah, hancurkanlah harta, binasakanlah harta orang yang kedekut tak hidung masin. Tak hidung masin tu saya tambah. Malaikat doa supaya harta dia ni dimusnahkan. Sebab itulah ada orang yang dia ni tidak bersedekah, menyebabkan rezeki dia nampak banyak tapi tak cukup dia ni. Dia ada je problem dia. Kereta dia asyik rosak lah, rumah dia asyik pipe sumbat lah, tikus makan salur lah, ada je benda dia tak ni. Mesin basuh rosak lah, anak demam lah, duit dia habis ke situ, nampak? Kenapa? Kerana dia banyak duit tapi rezeki dia tu mungkin tak berkat kat situ kerana dia kurang bersedekah. Baik ada orang yang bersedekah, dia ni nampak macam gaji pun tak berapa besar, anak-anak pun ramai, tapi kita nampak kerana berkat dia bersedekah tu, anak-anak dia semua sihat, anak-anak dia semua belajar pandai, isteri dia pun solehah, rumah dia pun okey, kenderaan dia walaupun kereta lama tapi dia okey. Kenapa? Kerana berkat ni tu. Sebab tu nak dapat berkat ni antaranya dengan sedekah. Dan kenapa? Kerana dia membersihkan juga rezeki-rezeki kita, kan? Kita yang bekerja ni, boleh jadi ada waktu kerja kita tu mesti ada kurang, kan? Paling kurang kita duduk balas WhatsApp kadang-kadang, ataupun kita buka Facebook, balas komen kawan, mesti ada punya. Kita termasuk lambat, kita waktu kerja kita bersembang dengan kawan kita, sembang lama kadang-kadang. Ini adalah menyebabkan rezeki tu ada unsur-unsur syubhah daripada gaji kita tu. Nak bersihkan ni tak ada cara lain melainkan dengan sedekah. Sedekah sikit-sikit, sedekah. Dia akan membersihkan harta kita. Khuz min amwalihim sadaqah tutahhirukum. Ambillah sedikit daripada harta kamu untuk bersedekah kerana dia akan tutahhir, menyucikan harta kita tu. Bila harta ni dah suci, barulah dia akan cukup. Ada satu kisah, seorang yang berjumpa dengan seorang ulama. Saya jumpa sama ada Imam Syafi'i ataupun imam-imam yang lain. Dia jumpa seorang ulama ni, dia kata, "Ya Syekh," dia kata, "gaji aku tak cukup. Aku kerja tukang potong kayu. Aku dapat lebih kurang 4 dirham sehari. Tak cukup gaji aku." Syekh ni kata, "Kau pergi jumpa tuan kau minta kurang. Bukan minta tambah duit, minta kurang. Minta kurang jadi 3 dirham pula." Akhirnya bila jumpa bos dia, "Bos, saya nak kurang gaji." Oh, bertuah dapat pekerja yang minta kurang gaji, kan? Kita biasa pekerja minta tambah gaji, dia tak ada jumpa minta kurang gaji. Bila tak bulan ni gaji 3 dirham, dia kata. Okey, baik. Kemudian jumpa Syekh lagi, tak cukup. Syekh dia kata minta kurang lagi gaji, jadi 2 dirham pula. Minta lagi kurang gaji, lagi 2 dirham. Tak cukup juga, lagi tak cukup. Kalau kita pergi logik memang tak cukup lah, memang kita tak cukup. Lepas tu tak cukup lagi, pergi jumpa Syekh. Syekh kata pergi minta kurang lagi, 1 dirham gaji. Dapat 1 dirham gaji. Akhirnya dia beli 1 dirham gaji, cukup gaji dia. Cukup untuk sara keluarga dia, makan apa semua. Dia jumpa Syekh, alhamdulillah cukup. Syekh ni kata apa? Dia kata sebenarnya kerja kau buat ni tak setimpal dengan bayaran kau. Kerja kau buat ni sepatutnya kau dapat 1 dirham, tapi kau dapat 4 dirham, tak setimpal. Yang tak setimpal tu menyebabkan duit kau tak berkat. Bila tak berkat, duit kau tak cukup.
kau tak cukup nak sara isteri apa semua, jadi macam-macam masalah. Jadi bila sekarang ni kau buat kerja dan kau dapat 1 dirham memang setimpal dengan bayaran kerja kau, maka gaji kau berkat cukup. Ini kita ni hari ni sekarang. Sebab tu kalau kita selalu ada masalah kewangan, muhasabah balik. Kita ni ada masalah berkat ke kita ni? Kita ni kurang sedekah ke? Ataupun ada benda yang tak kena dalam kita buat kerja kita, baik kita muhasabah balik. Kerana ada orang yang kalau rezeki dia ni, dia kerja biasa-biasa, dia mungkin kerja kilang, dia mungkin kerja biasa-biasa, tapi kita tengok hidup dia senang, keluarga dia bahagia. Kerana apa? Kerana rezeki berkat dia tadi. Dan antaranya adalah dengan banyak bersedekah. Baik. Kemudian dia kata bermakna engkau, kalau kita sedekah pada hari Jumaat, bermakna engkau telah menghimpunkan pada hari itu antara sembahyang, puasa, sedekah, membaca Al-Quran, zikir, iktikaf dan ribat, ini menunggu sembahyang lepas sembahyang. Baik. Imam Ghazali kata, maksud dia kata kalau boleh hari Jumaat ni kita himpunkan semua amal soleh pada hari Jumaat, dengan baca Qurannya, dengan sedekahnya, dengan sembahyang sunatnya. Tapi kat sini Imam Ghazali kata dengan puasa. Baik, kita kena faham kat sini bahawa puasa hari Jumaat ada hadis yang melarang untuk puasa hari Jumaat sahaja. Jadi Imam Ghazali, maksudnya Imam Ghazali sebut dalam bab puasa, kalau kita nak puasa juga hari Jumaat, dia mestilah disertai dengan hari Khamis. Hari Khamis dan hari Jumaat. Tapi kalau kita puasa hari Jumaat sahaja, dia ada hadis yang melarang kita puasa hari Jumaat. Imam Ghazali nak suruh kita bahawa penuhkan hari Jumaat dengan segala amal soleh yang kita boleh buat, dengan baca Qurannya, dengan baca suratul Kahfi. Hari Jumaat ni kalau tak boleh kita baca Quran banyak, baca suratul Kahfi. Datang hari Jumaat awal, baca suratul Kahfi. Hari ni kita datang awal kan, 12.30 kita dah datang masjid. Zuhur 1.22 lebih kurang gitu. Datang tunggu tu baca suratul Kahfi. Baca suratul Kahfi. InsyaAllah habis, sempat habis. Buatlah segala amal soleh yang kita boleh buat, kumpul pada hari Jumaat. Dan jadikanlah hari ini dalam minggumu sebagai hari yang engkau khususkan bagi akhiratmu. Imam Ghazali kata kalau boleh jadikan hari Jumaat hari akhirat kita. Kerana hari lain kita dah sibuk menterkedarah cari kerja, kita keluar pagi balik malam apa semua. Biarlah hari Jumaat ni kita banyak sikit amal soleh daripada hari-hari lain. Sebab itulah saya setuju sangat kalau bila ada negeri yang tukar nak jadi cuti hari Jumaat. Memang setuju sangat. Kerana apabila kita cuti, kita tak terkejar banyak benda. Kita tak kejar banyak benda. Kita pagi tu lepas sembahyang subuh, kita boleh tambah sembahyang sunat, kita boleh datang masjid awal, kita duduk rumah boleh baca Quran, boleh sembahyang duha dan sebagainya, kerana kita cuti. Dan kalau tak cuti, hari tu tak produktif pun hari Jumaat ni. Tak berapa produktif banding hari lain kan. Kenapa? Kerana pukul 12 kita dah keluar dah pejabat. Biasa hari lain 12.30, 1 baru kita nak keluar. 12 kita dah keluar dah. Balik sembahyang Jumaat, ada orang pukul 2, 2.30 kadang baru sampai pejabat kan. Ada setengah tempat kerja pukul 4.30 dah balik pejabat, 4.45 dah balik kadang-kadang kan. Jadi hari tu kalau tak cuti pun tak berapa produktif hari tersebut. Maka bagus lagi cuti hari Jumaat. Supaya apa? Supaya kita dah boleh tambah hari tersebut dengan amal-amal soleh untuk kita. Imam Ghazali katakan sini sebagai hari Jumaat, sebagai hari akhirat kita. Mudah-mudahan Imam Ghazali kata ia menjadi kafarah bagi hari-hari yang lain di dalam minggu itu. Mudah-mudahan kerana kita memperbanyak amal soleh pada hari Jumaat, dia menghapuskan kafarah, menghapuskan dosa-dosa yang kita buat sepanjang minggu. Dan dia hari daripada Isnin sampai Khamis, daripada Sabtu sampai Khamis tu, dia pasti akan hari yang kita sibuk, kita banyak dosa dan sebagainya. Imam Ghazali kata biarlah hari Jumaat hari yang kita ni dapat keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita start balik minggu tu dengan sebagai seorang yang bersih daripada dosa. Ini yang dicadangkan oleh Imam Ghazali rahimahullahu taala. Baik, mudah-mudahan apa yang Syak kan? Syak kan? Dah. Belum lagi. Sikit lagi. Apa? Mudah-mudahan apa yang kita dapat, kita dah habis bab hari Jumaat ni, dah berapa muka kita baca? Dah 1 2 3 4 5 6 muka lebih kurang, dan kita dah baca lebih kurang 3 kuliah. Banyak amalan-amalan yang disebut oleh Imam Ghazali rahimahullah untuk kita amalkan pada hari Jumaat. Dan kalau boleh kita jadikan hari Jumaat ini sebagai hari yang baik sikit daripada hari lain. Yalah, kalau kita nak ikutkan Imam Ghazali punya saranan ni, memang tak kena, bukan tak kena, memang kita tak mampu nak buat semua. Memang tak mampu nak buat semua. Kerana apa? Kerana orang dulu kehidupan ada beza dengan kita hari ni. Hingga boleh iktikaf sampai asar, sampai maghrib, hingga boleh solat sunat dengan bacaan-bacaan yang panjang macam-macam, dengan zikir-zikir yang panjang. Kita tak mampu nak buat begitu. Tapi biarlah kita menjadikan hari Jumaat ni lebih sikit daripada hari lain. Selawat kita lebih sikit pada hari tu, sedekah kita lebih sikit pada hari tu, baca Quran kita lebih sikit pada hari tu, supaya nampak hari Jumaat ni ada beza sikit dengan hari lain. Bukan sekadar hari Jumaat kita datang kerja pakai baju Melayu. Ada orang beza dia hari Jumaat dia datang kerja pakai baju Melayu,
dengan dia datang awal masjid sebab dia makan nasi ke masjid. Dia ada setengah masjid yang disediakan nasi sebab datang awal. Jadi dia bunyi datang awal kerana nak makan nasi di masjid. Padahal dia tak masuk awal pun duduk luar makan nasi apa semua, orang dah baca khutbah baru dia masuk dalam. Rugi gitu. Biarlah hari Jumaat ni jadi hari yang suatu bermakna bagi kita, special sikit, kerana hari Jumaat ni adalah disebut sebagai Sayyidul Ayyam, penghulu segala hari, dan hari yang Allah Subhanahu Wa Taala jadikan hari kebesaran bagi umat Islam. Hari-hari umat-umat terdahulu menolak hari Jumaat sebagai hari besar mereka, tapi Allah Subhanahu Wa Taala jadikan hari Jumaat ni special, jadikan hari Jumaat ni hari special untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti mana kita baca sebelum ni, kalaulah kita ni jadi macam zaman Nabi Musa alaihissalam dulu. Nabi Musa alaihissalam dulu, mereka ini diberi hari keistimewaan mereka, hari besar mereka adalah hari Sabtu. Tapi mereka tak pergi sembahyang hari Sabtu. Disebut Allah SWT sebut dalam surah Al-Baqarah, mereka ni bila Musa suruh datang sembahyang hari Sabtu, mereka pergi nangkap ikan. Kerana Allah Ta'ala uji, hari Sabtu tu lah ikan banyak melompat-lompat dekat laut. Akhirnya kerana mereka ingkar tak pergi sembahyang hari Sabtu, menyebabkan Allah Ta'ala kunu qiradatan khasiin. Allah Ta'ala ubah mereka jadi kera kerana tak datang hari kebesaran tu. Ini untungnya umat Nabi Muhammad SAW tak diberi bencana ataupun balasan on the spot. Kalau kita hari ni tak pergi sembahyang Jumaat, ramai jadi kera dah hari ni kan. Tiba-tiba tengok mana tu, Sulaiman, mana Sulaiman tu? Sulaiman tak ada dah, jadi kera dah dia. Perhilitan tangkap dia dah bawa pergi campak kat hutang ulangat. Kenapa? Kerana dia terlalu lambat sembahyang Jumaat, dia tukar je kera dah. Mujur kita tak jadi kera. Gitu kan. Kerana apa? Kerana Allah Ta'ala sayang pada umat Nabi Muhammad SAW ni. Dia beri peluang, dia beri peluang hinggalah sampai bila? Sampai nyawa sampai ke kerongkongan. Selagi nyawa tak sampai ke kerongkongan, selagi tu Allah Ta'ala bagi peluang taubat, selagi tu Allah Ta'ala bagi peluang untuk tambah amal dan sebagainya. Selagi itulah tanda Allah Subhanahu Wa Ta'ala sayang kepada kita umat Nabi Muhammad SAW. Baik, sekadar itu saja. InsyaAllah pada bulan hadapan kita akan sambung pula dalam bab adab-adab puasa. Nanti kita akan tengok sini bagaimana adab-adab puasa yang disebut oleh Imam Ghazali rahimahullah. Saya mohon maaf jika ada salah silap dan sebagainya. Mudah-mudahan apa saya sampaikan ini dapat beri manfaat pada kita semua. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.